Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini saya akan menerangkan bab 5 Maharatul Quran tingkatan 2 yang bertajuk Ahkamur Ra. Saya akan menerangkan bab ini dalam bahasa Melayu supaya dapat lebih memahami dan lebih jelas. Baiklah, mari kita lihat di sini hukum-hukum ra. Sesungguhnya pada ra itu ada dua hukum, yaitu hukum ketika menyambungkan bacaan dan hukum ketika memberhentikan bacaan. Hukum ketika menyambungkan bacaan terbahagi kepada dua, yaitu ketika ra itu berbaris ataupun ketika ra itu mati. Ra yang berbaris pula terbahagi kepada tiga bahagian, yaitu baris atas, baris hadapan, dan baris bawah. Hukum ketika waqaf pula ada satu sahaja, yaitu berada di hujung ayat ataupun di hujung perkataan. Baiklah, mari kita lihat al-bayan di sini. Ia menunjukkan sifat-sifat ra ada 7. Yang pertama, jelas. Yang kedua, melencong. Yang ketiga, berulang. Yang keempat, licin. Yang kelima, pertengahan. Yang keenam, rendah. Dan yang ketujuh, terbuka. Baiklah, mari kita lihat hal-hal ra. Hal-hal ra dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, ra yang ditebalkan, yang kedua, ra yang dinipiskan, yang ketiga, ra yang boleh ditebalkan atau dinipiskan, tetapi dinipiskan lebih utama, yang keempat, ra yang boleh ditebalkan atau dinipiskan, tetapi ditebalkan lebih utama dan lebih baik. Mari kita lihat muka surat sebelah. Saya akan menerangkan hal-hal ra ini satu persatu. Saya akan mulakan dengan hal ketika ra ditebalkan. Hal ketika ra ditebalkan ada 6 keadaan. Yang pertama, apabila ra itu berbaris atas ataupun hadapan. Contoh ra yang berbaris atas ialah Inna rabbakumullah daraballahu mathala. Dan contoh ra yang berbaris hadapan ialah annakum ghairu mu'jizillah qalal kafirun. Oke, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua pula ialah apabila ra mati itu mati yang asal dan huruf sebelumnya berbaris atas atau berbaris hadapan. Contoh huruf ra mati yang asal dan huruf sebelumnya berbaris atas ialah Summa stawa 'alal 'arsy khalaqas samawati wal ardh. Yang berbaris hadapan pula ialah yursilis samaa'a 'alaikum wa yursilus sawa'iq. Baiklah, mari kita lihat muka surat. Oke, keadaan yang ketiga ialah apabila matinya ra dan sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la yang berbaris atas dan berada dalam satu kalimah. Contoh, wa irsada, qirtas.
Bagi keadaan keempat pula ialah apabila terletaknya ra mati pada awal kalimah dan sebelum hamzah wasal. Contohnya seperti irakabu, irrakabu, irji'u. Lanjut untuk keadaan kelima. Apabila terletaknya ra mati selepas huruf yang berbaris bawah dan terpisah antara dua kalimah, sama ada huruf itu berbaris bawah yang asal atau didatangkan. Contoh huruf berbaris bawah yang asal ialah Rabbi raji'un, Rabbi raji'un, Alladhi ratada. Contoh huruf berbaris bawah yang didatangkan pula ialah illa man ratada. Ini rotabatum. Okey. Mari kita lihat al-bayan ini. Ia menunjukkan huruf-huruf isti'la, yaitu kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za. Cara senang untuk mengingatinya adalah khussa, dawat, din, qiz. Baiklah. Keadaan yang terakhir iaitu keadaan keenam ialah ra tersebut berada di hujung dan berbaris dan didatangkan padanya adalah baris mati dalam keadaan berhenti. Pada huruf sebelum ra itu adalah baris atas atau baris depan atau alif, waw mati atau huruf mati yang sahih ataupun asal yang sebelumnya berbaris atas atau depan. Contoh bagi berbaris atas ialah inna a'tainakal kautsar. Contoh bagi baris hadapan kadzabat Samud bin nudhur. Contoh bagi alif pula ashabin nar. Contoh bagi waw mati ialah turja'ul umur. Contoh bagi huruf mati yang asal yang sebelumnya berbaris atas. Lakudiyal amr. Contoh bagi huruf mati yang asal yang sebelumnya berbaris hadapan. Yuridullahu bikumul yusr. Yuridullahu bikumul yusr. Okey, itu sahaja untuk hal ra ditebalkan. Mari kita lihat hal ra yang dinipiskan pula. Hal ra dinipiskan mempunyai 5 keadaan. Yang pertama ialah apabila ra tersebut berbaris bawah yang asal sama ada baris bawahnya itu berada di awal, pertengahan atau akhir kalimah. Contoh awal kalimah. Fama ballaghta risalatah. Contoh pertengahan kalimah. Wassariqu wassariqah. Dan contoh di akhir kalimah. Bi ghairi haqq. Yang kedua pula ialah apabila
Ra tersebut berbaris bawah yang mendatang. Contohnya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. Oke, yang seterusnya, yang ketiga. Keadaan yang ketiga ialah bila mana ra tersebut mati dan terjadinya huruf sebelumnya itu dibariskan dengan baris bawah yang asal dan bukanlah selepasnya huruf isti'la yang bersambung dan berbaris atas dalam satu kalimah. Contoh, ila fir'aun fi miryah. Keadaan yang keempat pula ialah apabila ra tersebut berada di hujung dan berbaris dan didatangkan padanya baris mati dalam keadaan berhenti dan huruf sebelumnya berbaris bawah atau ya mati atau huruf mati yang nipis dan berbaris bawah. Contoh bagi huruf sebelum ra yang berbaris bawah ialah hatta zurtumul maqabir. Contoh bagi ya mati ialah wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Dan contoh bagi huruf mati yang nipis dan berbaris bawah ialah nazzalna zikr. Nazzalna zikr. Keadaan yang terakhir yaitu kelima adalah ra al-mumalah ataupun lebih dikenali sebagai ra imalah yang mana disebutkan dalam buku ini di sisi Hafs dan Asim daripada salur-galur Syatibih dan terjadinya pada satu tempat sahaja yaitu dalam surah Hud. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke. Mari kita lihat muka surat seterusnya. Sekarang kita masuk hal yang ketiga, yaitu hal ra yang dibolehkan untuk ditebalkan atau dinipiskan tetapi ditebalkan lebih utama. Ia lebih utama. Kalimah Misr dibolehkan untuk dibaca tebal dan nipis padanya dan tebal lebih diutamakan ketika berhenti. Bimis berhenti diutamakan ketika berhenti itu tebal. Jadi bimis tebalkan. Bimisra buyuta. Oke. Akhirnya kita telah masuk ke hal terakhir, yaitu hal ra yang dibolehkan untuk ditebalkan atau dinipiskan, tetapi nipis lebih utama dan baik. Ia mempunyai 3 hal keadaan. Yang pertama, ra mati didahului dengan baris bawah dan selepasnya huruf berbaris bawah daripada huruf-huruf isti'la dalam kalimah yang sama ketika menyambungkan bacaan dan kalimah tersebut firqi terdapat dalam surah Asy-Syu'ara. Ayatnya ialah fanfalaqa fakana kullu firqin kattadil azim.
Baiklah, yang seterusnya ialah keadaan kedua, ialah ra yang padanya mati yang didatangkan ketika memberhentikan bacaan dan sebelumnya huruf isti'la yang mati dan berbaris bawah ketika disambungkan bacaan. Kalimah Al-Qitr terdapat di dalam surah Saba. Ayatnya ialah wa asalna lahu 'ainal qitr. Nipiskan. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Baiklah, kita masuk ke keadaan terakhir, yaitu ra yang padanya mati yang didatangkan ketika memberhentikan bacaan dan selepasnya ya yang dibuangkan untuk penyesuaian dan penulisan ayat. Dan terdapat 12 tempat dalam Al-Quran untuk keadaan ini. Ia hanya mempunyai 2 kalimah sahaja, yaitu asri dan nuzur. Pada asalnya, asri dan nuzur ada huruf ya, tetapi dibuangkan. Contoh bagi asri ialah fa asri bi ahlika, an asri bi ibadi. Contoh bagi nuzur pula ialah fa kaifa kana azabi wa nuzur, fadhuqu azabi wa nuzur. Wal laili idza yasr wa nuzur. Baiklah, saya rasa sampai itu sahaja penerangan saya untuk hari ini. Maafkan saya kalau ada kesilapan keterjemahan ataupun ada mempunyai salah bacaan. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.